Dan insya-Allah alhamdulillah dengan rahmat dan ampunan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan bacaan kita. Mana kita akan kupaskan dari sifat huruf, makhraj huruf dan tajwidnya pada ayat yang ke-24 dalam surah Al-Mulk. Muka surat 563. Juzuk yang ke-29, 29 Tasi' Ashrun dan surah Al-Mulk pada ayat yang ke-24 pada hari ini. Okey, seperti biasalah. Ikut Ustaz baca dan kita akan kupaskan beberapa daripada makhraj sifat hurufnya begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Okey, kita tengok dari segi makhraj dan sifatnya pada huruf qaf. Qul. Huruf qaf ni biasanya kita akan tekan pada anak tekak kat sini. Ada setengah setengah pembaca akan baca dengan keadaan yang tidak menekankan makhrajnya. Makhraj dia sama, tempatnya dengan huruf kaf. Ada juga yang baca huruf kaf dengan perkataan qul. Bunyi-bunyi qa. Setengah tu dia baca qa. Dia tolak angin juga. Huruf ka sifatnya itu hamas. Dan huruf qaf ni sifatnya jahar. Maknanya kita tahulah bila hamas jahar ni adalah yang basic lah dalam makhraj, dalam sifat huruf. Yang mana huruf ka ni sifatnya dia berangin dan huruf qaf ini tidak berangin. Cuma makhrajnya berada di bahagian anak tekak kita ni. Di bahagian anak lidah, kata anak lidah ada anak tekak di sini, maka kita akan tekankannya dengan dengan kalau huruf qaf tekan dengan tekan yang kuat. Yang ke dalam sikit bunyi tu. Kalau kaf kita menolak angin tu keluar. Itu makhraj sifat makhraj daripada huruf qaf dengan huruf ka. Bila huruf qaf ditekankan lebih. Okey, kalau Ustaz tekankan, kita sebut dulu qa. Tekan qa. Ka sebut ka. Tempat yang sama. Semua yang membezakannya tebal dan nipis. Pada huruf qaf ini tebal sifatnya. Yang pada huruf kaf itu sifatnya itu nipis. Ada yang sebut, ada setengah tu deringankan pada tekan huruf qaf jadi kul, hampir pada kaf. Ada yang mana yang betulnya kita tekankan lebih ul. Dan huruf kaf kita jangan tekan macam ni qil. Setengah tu dia qil, dia tolak angin juga qil, tapi dia tekan lebih hampir pada bunyi huruf qaf sebab dia makhraj yang sama. Tempat keluar, cara tekan itu yang sama, tapi sifat yang berbeza. Ringan, huruf qaf tu tebal, bunyi dia agak ke dalam sedikit. Okey, terus huwallazi. Mana huwallazi ha, yang mana makhrajnya hamas ke jahar huruf ha. Ingat lagi tak? Hamas dalam bahasa Arab ini hembusan, ataupun huruf itu kita mengeluarkan angin. Dan lawan dia itu sifat yang berlawan itu jahar. Jahar yang mana sifat itu tidak ada, huruf itu tidak ada angin yang kita keluarkan. Jadi kita tengok pada huruf ha, huwallazi. Bila kita sebut huruf ha ni, biasanya suara kita akan menjadi lebih rendah bunyinya. Kerana kita menghembuskan angin yang keluar. Dia akan bunyi agak perlahan daripada suara-suara yang bunyinya jahar. Okey, cuba kita sebut qul huwallazi. Hembuskan huruf ha tu. Qul huwallazi. Nampak bunyi dia ha huwallazi. Maknanya kita hembuskan daripada sifat huruf ha yang bersifatnya itu ha hamas.
Kemudian huwallazi, masuk pada huruf wa. Wa yang dikenali sifatnya itu adalah lin, kata lin atau lain dalam bahasa Arab dipanggil lembut. Bila lembut, kebiasaannya kita akan makhrajnya kita akan bukakan dia. Okey, sekali lagi kita cuba bukakan dia. Huwallazi. Ada setengah pembaca dia akan baca dengan keadaan yang sedikit keras ataupun sedikit tebal, bunyi dia macam tebal. Huwallazi. Huwallazi, beza bunyi dia lah. Jadi kalau kita tengok dia, di tanah Arab tu bunyi dia agak lembut dibukakan kerana makhraj yang asal, makhraj yang penting dia itu adalah al-infitah, buka pada huruf waw dan lembutkannya. Okey, sekali lagi kita sebut qul huwallazi. Okey, sebut waw lagu Badar, kita biasakan bukakan makhrajnya. Wawi wubau wan wani wa naminal muwi mawi wan wani wa. Jadi kita membukakan daripada makhraj huruf waw itu yang sifatnya lin dan al-infitah. Ada kalau basic pada huruf yang berbaris atas ni ataupun berbaris bawah, dia terkenal dengan sifat al-infitah, itu buka. Adapun bila dia dah berbaris di hadapan, maka itu dah perubahan dari segi huruf yang berbaris. Kita tak masih lagi dia ada sifat yang kata buka gitu. Cuma sama ada dia yang mana huruf yang berbaris depan biasanya kita boleh nilai melalui berat dia ataupun tidak, tebalnya ataupun tidak tebal. Okey. Pada huruf za, huwallazi, huruf zal itu di mana makhraj pada huruf zal, zi. Makhraj ni mana cara kita nak membina sesuatu huruf, itu panggil alat ucapan. Apa benda rongga yang digunakan daripada mulut kita itu. Huruf za mana kita kata bahasa senang untuk bagi orang mudah faham adalah gigit hujung lidah. Itu pada huruf zal. Itu kata kita habaq dia, kalau dia kita tengok dia baca masih lagi dia baca huruf zal itu dalam bunyi desiran. Contohnya dia baca qul huwallazi, zi, bunyi dia desir seperti huruf zai, maka salah dari segi makhrajnya itu. Pada bila salah kita habaqlah kat dia, gigit hujung lidah, za, zi. Itu lebih mudah untuk kita nak apa, kita nak habaq padanya. Sebab benda kalau huruf zal makhrajnya kita yang kita faham, yang kita apa, yang kita tengok dalam kitab lah. Kalau secara teorinya itu memadai dengan 4 batang daripada gigi atas dikenakan bahagian atas permukaan lidah, dan memadai dengan gigi bawah ini dikenakan pada bawah permukaan lidah atau dirapatkan. Kemudian kita keluarkan suara yang darah, itu jahar sifatnya. Huruf zal kita nampak macam sifatnya itu hamas, macam berangin, tetapi dia tidak berangin. Suara je bila kita sebut huruf zal, bunyi suara agak derah dan tidak ada angin yang kita akan keluarkan, tidak ada hembusan. Maknanya suara kita dengan suara yang kuat. Lawan dia, kata dia punya sifat lawan itu adalah huruf tha. Itu adik-beradik makhraj dia, tapi lawan daripada sifatnya itu. Okey, sebut dulu za. Sebut huruf tha, tha. Sama makhraj yang sama, tapi sifat yang berlawanan. Adapun huruf za, zal ini dia suara kita akan kuat bunyi tu. Adapun huruf tha suara akan rendah kerana sifatnya itu adalah hamas. Kita akan keluarkan angin berserta dengan suara pada huruf tha. Adapun huruf za kita akan lantunkan suara yang kuat dan tidak ada sedikit pun dari huruf zal ini akan keluarkan angin. Contoh, okey, kita sebut dengan lagu Badar, Zazi Zubaz. Pakai suara deras, sebab huruf zal ni memang huruf sifatnya jahar, itu deras. Zuzan Zanizaz Naminal Muzi Mazizan Zaniza. Cantik. Yang mana huruf zal ini kita tahu sifatnya itu jahar. Okey, terus
Dzara'akum. Okey, antara huruf perkataan dzara'akum, huruf apa yang sifatnya itu tebal? Ra, cantik. Ra yang kita panggil kalau dalam masalah dalam huruf ra, kalau kita pakai Quran ni dia versi yang biasa lah. Ada satu lagi versi dia tulis edisi terbaru. Edisi terbaru tu ada dia punya ra tu berwarna. Kalau nipis dia ada warna dia, dan tebal dia ada warna dia. Dia fokus pada huruf ra yang bersifat tebal. Ra ni dia ada permasalahan dalam huruf ra sahaja. Itu dia panggil, yang kalau tebal dia tak panggil al-isti'la, iaitu dia kata, yang kita kata yang lidah kita duk talar ke atas, yang mana meninggi. Dia panggil dalam permasalahan huruf ra, dia panggil tafkhim. Tebal je dalam bentuk tafkhim. Dan huruf ra yang nipis dia panggil tarqiq. Itu dalam permasalahan huruf ra sahaja. Yang kalau kita punya Quran ni ada yang satu tu dia tulis edisi terbaru. Dia tulis edisi terbaru dia akan warnakan ra. Tapi mat jaiz, mat wajib dia warnakan merah. Cumanya kita mat jaiz kita bagi yang dalam ni warna hijau. Mat wajib kita berwarna biru. Cumanya dia yang satu Quran yang edisi yang lain tu dia fokus pada huruf ra, sama ada tebal ataupun nipis. Yang kita punya ni lebih mudah untuk diguna pakai lah kalau kita nak buat pembelajaran, sebab dia dah bagi tanda tu memang sangat mudah untuk kita faham. Dari segi dengungnya, yang ikhfa'nya, yang nun berwarna hijau, ataupun baris tanwin berbaris dua warna hijau. Dan kalau kita tengok idghamnya itu berwarna merah, berbaris dua warna merah. Lepas tu dia bagi sabdu warna hijau. Sabdu warna hijau ni kalau dalam Quran kita dia panggil tak dengung, bila idgham bila gunnah, sabdu warna hijau. Ada sabdu yang berwarna merah, itu sama ada dia idgham bila idgham gunnah ataupun dia panggil wajib gunnah pada huruf yang sabdu yang berwarna merah. Itu dia warna dia memudahkan untuk kita faham tajwid daripada Quran yang kita baca. Okey, kita tengok pada perkataan dzara'akum. Kita dah cari huruf ra yang mana sifat itu tebal. Ra yang mana kita muncul dalam 60% sahaja dalam sebutan huruf ra yang sifatnya itu tebal. Okey, seterusnya kita cari huruf yang sifatnya itu syiddah. Perkataan dzara'akum, huruf apa yang sifatnya syiddah itu? Yang adanya tekanan pada menyebut huruf itu. Dalam perkataan dzara'akum kita dah jumpa huruf yang sifatnya tebal. Okey, kita tengok a salah satu huruf yang mana bila kita sebut kita kena tekankan pada pangkal kerongkong kita keluarkan buka dan suara yang deras. Yang ianya itu tertahan pada makhraj dia. Selagi kita tak lepaskan takkan bunyi sebab tu dia punya seolah-olah macam kita tekan dengan tekanan yang kuat. Itulah sifat, antara sifat dia panggil tekanan pada huruf itu syiddah. Kemudian huruf kaf juga sedemikian, sifatnya itu adalah syiddah. Kita tekan pada huruf ka sebab ka sama juga, itu sifatnya itu syiddah. Sekali lagi kita ulang balik, dzara'akum. Di sini pembaca akan baca selalunya pada kesilapan huruf setengah tu dia menembalkan bunyi dia dzara'akum, ke ada dia lebak ni je ada dia mana itu kita dapat makhraj yang sempurna lah pada buka. Kadang kita baca dzara'akum dzara'akum ada yang betul dzara'akum buka. Okey, kita buat lagu i u ba u an ani na minal mu'i ma i an ani antara sifat yang syiddah mana sifatnya itu syiddah, tekanan yang kuat. Maka kita masukkan dia yang mana sifatnya itu jahar, dan juga tekan yang mana sifat infitah yang asas.
Infitah itu buka, yang mana huruf yang berbaris atas dan bawah. Biasanya kalau kita tengok basic pada satu huruf tu, dia sifat berlawannya adalah hamas dan jahar. Al-infitah yang mana dipanggil buka, dan al-itbaq itu dipanggil huruf yang berdempit ataupun sifatnya itu berat bunyinya. Jadi antara mana itu, bila kita sebut satu huruf, dua sifat itu mesti kita ketahui dulu untuk kita nak biasa dalam penggunaan huruf tu lah. Okey, huruf kaf pula yang berbaris depan, kum. Ada sebut kum ke kum. Kum itu adalah lebih tepat lah. Jadi zara'akum. Sebut zara'akum. Zara'akum. Cantik. Fil ardi. Okey, fil ardi. Ini antara dipanggil kalimatul arabiyah, maknanya sebutan yang makhrajnya rata-ratanya di dalam bahasa, dalam sebutan Arab. Agak susah untuk sebut kerana makhrajnya. Okey, fil dulu kita sebut. Biasanya ada setengah pembaca sebut fil. Fil ardi, ada fil ardi. Jadi dia lencong fil bunyi dia. Maka kalau kita nak cantikkan dia, kita fa ambil pada hak huruf itu, iaitu huruf yang berbaris. Ini hak pada apa? Pada sesuatu huruf. Yang mana bila baris bawah, kebiasaannya kita akan buka mulut kita, bunyi i macam tu. Buka mulut kita. I, fi, bi, li. Tekankan dan buka. Jelas. Fil. Okey, sekali lagi ikut fil. Jangan kita baca macam fil. Ada baca macam mau tak mau kata. Macam nak tak nak baca. Jadi dia bunyi fil, macam tak apa-apa nak buka sangat. Jadi berbaris bawah kebiasaannya semua dibuka. Kecuali huruf yang berat. Sahaja dia tu dimuncungkan sedikit daripada, dimuncungkan pada sebutan. Macam sai. Ada dhi. Okey, ikut saya macam sai. Dhi. 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 Ra-dha, dhi. Ataupun huruf yang lain, adapun huruf yang lain semua dibukakan bila berbaris bawah. Okey, sebut i, b, t, c, g. Itu semua huruf-huruf yang mana kebiasaannya bila dia berbaris bawah kita buka betul-betul dia dan masuk pada huruf yang mati. Yang ni fail, kena fil. Lebih cantik kita tekan fil. Okey, sebut fil aru. Yang ni kita masuk ra dulu. Ra yang mati dan sebelum dia huruf yang berbaris atas. Maka hukum ra tersebut adalah tebal ataupun tafkhim. Macam mana kaedah untuk sebutnya? Ra itu dimuncungkan sedikit, bukan muncung terlalu berat, tapi muncung dalam keadaan yang tebal. Yang mana dihukumkan ra tersebut dia itu dimuncungkan kerana sifatnya itu tebal. Okey, sebut ar. Setengah tu dia akan macam fil ardi. Ardi ke ardi. Yang ni kita yang ni sangat penting bila kita perkataan ni bila dibaca oleh pembaca, biasanya perkataan al-ardi. Sebab dalam Quran ni kita boleh, di kadang-kadang perkataan tu banyak yang ulang lah. Yang satunya antaranya huruf yang sebelumnya ringan dan selepasnya huruf yang berat atau tebal. Biasanya huruf yang ringan tu akan terpengaruh dengan huruf yang tebal yang selepas dia nak sebut tu. Dia akan bunyi macam ra, ardi. Ra tebal, tapi huruf a tu sifatnya ringan. Itu dia tak tebal. Maka yang ni kita boleh baca dalam keadaan bila susah untuk disebut, dia baca dalam keadaan mengeja, seperti mengeja. Jadi dia baca macam zara'akum fil ardi wa satu-satu. Tapi kalau kata dia baca laju, mungkin dia akan hamzah tu yang macam a jadi a. Itu biasanya pembaca akan baca bunyi dia fil ardi ardi. Jadi tebal pada huruf a. Okey, kita buat dua wajah. Kita mula-mula buat yang pada sebutan yang tak tepat dulu. Okey. Sebut ardi. Okey, sebut yang betul, yang cantik, ardi. Ardi. Munculkan huruf ra saja. Ardi. Cantik. Fil ardi. Itu pada huruf ra yang sifatnya tebal. Dan kemudian kita tengok pada huruf dha, dhi.
Dhi ini makhrajnya agak susah. Kalau dia panggil huruf Arabiah, huruf Arab. Huruf Arab ni biasanya kalau dalam huruf hijaiyah Arabiah ada yang huruf yang kita kalau kita nak spesifikkan huruf-huruf. Ada yang huruf tu kita ada sebutan tu ada dalam sebutan kita. Macam huruf sin, sa, dia ada huruf si kan. Huruf ba, ada b, huruf b kan. Kalau a itu a kan, dia bunyi dia lebih kurang. Tapi kalau kita tengok pada huruf dhi, dha. Huruf apa yang sama dalam huruf kita bahasa apa? ABC itu yang sama dengan huruf dha. Jadi tak ada. Itu dia panggil huruf al-Arabiah. Pasal sampai kita kena mengeja huruf situ dengan kita punya huruf DHO tu tulis. Dha. Itu pun tak sama lagi sebab huruf H tu kalau H tu dia ada angin kan, hamas. Dan kalau tengok H tu dia ada bunyi angin kalau kita tengok huruf kita. Huruf dha ni dia tidak ada angin. Kalau nak cakap dha, bunyi dah. Kalau kita diejakan huruf tu. Jadi tak ada. Dia panggil huruf al-Arabiah. Yang tidak ada dalam percakapan bahasa kita dan tidak ada dalam tulisan kita. Maka ini perlu latihan untuk kita kebiasakan sebutan. Di mana makhraj huruf dha? Dha yang mana? Okey, kita tengok, kita nganga dulu nilainya. Kemudian kita letakkan lidah kita ada yang bersesuaian dari kanan, bahagian kanan permukaan lidah di bahagian gerham kanan, letak saja. Ataupun di bahagian permukaan kiri lidah diletakkan bahagian kiri gerham atas. Gerham atas, gerham atas ni lebih kurang dalam 1, 2, 3 batang, yang mana kawasan kiri ada dekat dengan kawasan gerham belakang dan hingga gigi yang sampai ke gigi taring ni. Letak sahaja. Ba. Dengan ngo, ba. Kalau kanan, ba. Yang mana bila kita letak akan bunyi makhrajnya itu. Kemudian kita masukkan sifat dia, panggil sifat yang berat. Yang kita cakap dalam bahasa Arab itu thaqil. Boleh kita cakapnya dalam yang mana bunyinya al-itbaq. Sifatnya itu berdempik. Macam mana muncungkan dia. Itu kita masuk sifat, cara untuk dah masuk makhraj, sempurnakan oleh sifatnya. Untuk mana nak sebut huruf-huruf Arabiah ni kata. Okey, kita sebut dan muncungkan dia. Dah letak tempat dia ba ataupun dha. Maka kita masukkan sifat dia dha, dhi. Bagi bawah dhi. Ini biasanya kita baca wala dha. Jangan jadi bunyi dah walad dah. Dia jadi keras lidah. Lembutkan bahagian lidah, letak sahaja di bahagian geraham kanan atau kiri lah. Letak di atas. Dha. Okey, sekali lagi kita buat lagu Badar. Dha dhi bal. Bal. Okey, dhal. Bunyi dia kita macam lembutkan lidah. Minal mudhi madhidan dhanidha. Ini kalau kita baca dalam grup ataupun kita ada satu orang khalifah dalam grup, maka huruf dha ni biasanya kita kena tengok macam mana cara sebutan pada mulut seseorang itu. Maka kalau setengah tu ada yang kelas-kelas yang ustaz-ustaz buat kan. Ustaz-ustaz lain ni, ustaz-ustaz lain lah. Mereka sarankan untuk bawa cermin. Sebab kadang-kadang kita habaq macam ni makhrajnya, dia tak boleh nak bayangkan kat mana lidah. Kita kata letak lidah di gerham atas. Lepas tu dia tak nak boleh imagine macam mana, nak bayangkan macam mana keadaan kedudukan lidah itu pada mulutnya. Dia tengok orang punya, dia cuba ikut. Lepas tu dia tak boleh bayangkan kat mana nak letak. Lepas tu dia tak dapat puji tu. Jadi dia bawa cermin ke apa, tengok macam mana lidah tu letak dia kat mana. Itu. Jadi huruf dha ni memerlukan kalau kita tak dapat nak bayangkan ataupun sebutan kita masih lagi kurang tepat, kita boleh tengok dengan cermin macam mana cara sebutannya. Jadi banyaklah sumber-sumber. Kalau YouTube tu Indonesia kan banyak ustaz-ustaz daripada Indonesia dia ajak cara mudah untuk menyebut beberapa dari makhraj huruf itu.
Okey, terus. Wa ilaihi tuhsyarun. Wa ilaihi. Wa lembut, i mana kita buka kan, lailin. Lai kan lai. Lembutkan saja. Wa ilaihi. Okey, tuhsyarun. Huruf ha yang mati, yang ni kita jangan memuncungkannya. Maknanya kita membukanya. Cara huruf ha yang mati mudah bila kata nak sebut, jika mana sebelum dia huruf yang berbaris hadapan. Dan ni kita tengok pada huruf ta yang berbaris depan. Huruf ha yang mati, kita jangan muncungkan pada huruf ha, nanti agak susah untuk sebut. Ataupun huruf ha tu kita rasa bunyi dia agak berat, macam tuhsyarun, susah nak sebut. Jadi dia bukakan huruf ha dengan sifat infitah. Maknanya sifat dia, hidup dia macam tu, mati dia pun akan macam tu juga. Jadi macam mana? Tuhsyarun. Macam huruf ain juga. Mu'ridun ke mu'ridun. Mu'ridun. Dia tak pakai mu'ridun. Buka juga jika dia mati. Huruf ha dengan huruf ain sama makhraj. Jadi cara dia kita akan bukakan sedikit daripada bila mana dia mati. Jangan ikut dengan huruf yang berbaris, yang sebelumnya berbaris depan. Okey, sekali lagi. Tuhsyarun. Okey, jadi huruf ha yang dipanggil huruf Arabiah juga, yang mana dalam bahasa kita dia tidak ada, dalam sebutan huruf kita tidak ada huruf yang bunyi dia sama dengan huruf ha. Maka kita kena buat latihan untuk asah. Dalam kita punya sebutan ni ada setengah tu kata, macam mana ustaz? Dan saya dah lama mengaji, kadang-kadang setengah tu mengaji banyak, tapi ada beberapa makhraj yang dia tak dapat nak sebut dengan sempurna. Tapi kita boleh buat penilaian. Contoh huruf ha, dia tak dapat sebut dengan tekan yang penuh, maka dia boleh kita nilai kalau dia ada sedikit tekan, bermakna dia boleh dapat dalam 50 markah ke atas. Maknanya 60% dah memuaskan dalam sebutan. Cuma kita nak dapatkan yang maksimum punya sebutan itu, yang sempurna. Yang ni kita memerlukan, bila kita baca Quran, kita kena asah bahagian rongga kita. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kita punya kemahiran dari segi kita punya tubuh badan, penggunaan tangan kita, kaki pun kita asah juga kan. Dia kena asah bagi jadi tepat. Macam kaki kita, kalau kita masuk pertandingan lumba lari, nak bagi lari kita laju, ataupun dia masuk larian maraton yang sampai 5 km, dia nak maintain kelajuan dia dan dia nak selesa, dia akan berjoging tiap hari. Dah lama dia lari untuk latih, dah lama kaki dia dengan kuat, dia akan terus lari. Tangan kita pula, kita nak menggunakan tangan kita dalam membuat benda-benda yang berkaitan dengan tukang, ketepatan dalam mengetuk kan, mengetuk tukul pada skru, pada paku. Mula-mula belajar tu memang sana sini, saya ingat sana. Lama bila dah mahir, dia dah asah penggunaan dia punya tubuh badan tu, dia punya dia punya apa tu panggil, dia punya nilah tangan tu, ketuk dalam tu boleh tepat. Macam tu juga dengan rongga dalam mulut kita, asah. Sebab saya tengok ada orang yang berjaya kan, dalam sebutan dia tekan kha, mula-mula dia tak boleh sebut, dalam lama tu kha sampai luka dia punya langit tu. Dan lepas tu dia sebut dengan keadaan yang senang, mudah nak sebut macam tu punya. Tapi perlukan ketekunan lah, kelebih. Benda tekan, bila nampak makhraj tu dia cuba tekan berulang kali. Selalu macam tu lah. InsyaAllah kan, kita serah pada Allah kan, supaya kita dapat sebut itu dengan jelas dalam sebutan seperti sebutan Al-Arab, itu bahasa Arab. Okey, kita tengok pada shin, sya. Bunyi tuhsyarun. Apakah sifat yang penting pada huruf shin? Bila kita sebut, kita nampak sifat yang menyerlah, itu sh. Yang pertama, mestilah kita tengok hamas ke jahar. Hamas, sifatnya itu berangin. Kemudian kita masukkannya juga, itu bunyi sh, macam bunyi hujan tengok. Yang mana gigi kita itu semua makhrajnya semua dirapatkan, atas dan bawah, dan akan keluar angin pada celah-celah gigi. Itu semburan. Satu sifat yang hanya pada huruf shin adalah semburan. Kita panggil tafashi.
Okey, kita teruskan dengan ayat 24. Sikit lagi 1 minit. Kita baca terus. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Okey, yang ni banyak huruf yang baris atas ni buka, dan depan ada tak banyak huruf, tak ada huruf yang berat lah. Sad saja yang berat. Huruf tebal adalah qa. Okey, kita buka wa yaquhu. Lu namata. Nah, kita tengok dia dari atas banyak huruf dia buka. Jadi kita buka namata hadzal wa'du in. Tekan pada huruf ain, wa'du in. Nun yang mati pergi pada huruf kaf ini. Dia yang ni sebahagiannya bunyi nun yang bersabdu dengungnya, dan huruf kaf itu bunyi ada sifatnya. Ini dia bagi sebahagian separuh-separuh. Dia pergi, dia tak masuk. Jadi dia pergi, ataupun kita kata dalam bahasa kita dia berikhfa, dia bersembunyi. Sembunyi ni macam mana? Dia pergi kepada separuh daripada dengung, separuh pada huruf kaf tu. Tapi dia tak masuk pada huruf kaf tu, dia bunyi separuh punya. Bunyi eko. Masuk pergi juga huruf nun pada ta, kuntum. Nun tu dibuka. Kuntum. Tum huruf mim pun buka. Jangan tum, tapi tum. Buka sikit. Tum. Okey, sadiqin. Okey, tengok pada huruf sad, bunyi dia berat, maka dimunculkan dalam 80%. Itu so. Kemudian di huruf dal itu letak di gusi, makhrajnya qin, tekan qin. Okey, sekali lagi yang mana antara huruf yang susah untuk disebut sini adalah huruf ain. Okey, kita ulang balik. Wa. Tarik. Dia tak boleh baca dengan keadaan huruf ain yang cepat. Setengah pembaca dia akan baca dengan huruf ain tu, dia matikan dengan cepat. Bunyi dia hadzal wa'du in, wa'du in. Bagi lambatkan dia. Hadzal wa'du in. Bagi gulung dia habis. Okey, sekali lagi cuba. Hadzal wa'du in. Wa'du in. Sebab kita nak dapatkan makhrajnya. Makhrajnya tekan pada tengah kerongkong. Ini antara yang susah. Kalau kita belajar dengan Arab selalunya, dia bila kita kasar macam wa kita tekan, waktu dia tak boleh. Dia buat dia boleh buat, maknanya salah lah. Dia bunyi macam tu je. Dia suruh lagi tekan lagi, ulang balik. Kadang kita tak tahu macam mana, dia kata sampai macam mana nak tu. Waktu dia sebut. Dia sebut bila kita tanya dia macam mana. Kif kata macam mana. Nanti dia tunjuk cara dia. Dia tunjuk cara dia, dia tekan. Lepas tu baru kita ikut. Kadang-kadang kita kata apa lagi yang tak cukup yang kita sebut ni, dia ulang balik. Setengah tu kalau Arab, orang Arab dia akan ajak tu macam mana. Dia sebut, lepas tu kita ikut. Bila kita ikut, kita tekan. Selagi kita tak tanya, kita rasa kita dah betul dah. Kita tak tanya dia kenapa, apa masalahnya, dia akan suruh kita tak habis lagi, tekan lagi. Atau habaq dia macam mana cara yang betul tu. Lepas tu dia akan tekankan, dia akan tunjuk macam ni, dah habaq macam ni. Lepas tu kita ikut. Dalam 2-3 kali tu okey dah. Dia lepas. Huruf ain pun kita kena asahkan lah. Kerana dia menggunakan bahagian tengah kerongkong. Itu adalah huruf Arabiah. Kemudian ikhfa pada huruf kaf dengan nun pada ta. Nun pada ta bunyi dia nipis lah. Huruf ta yang mana lebih pada kita buka. Yang mana huruf ikhfa ni, ini Ustaz pesan, biasanya pembaca ada juga yang mengenakan hujung lidah pada lelangit seperti idgham. Dia bunyi in kun, bunyi kuntum, kun. Mana lidah kita ni tidak akan kena pada mana-mana bahagian dalam rongga mulut. Bila huruf yang ikhfa, dia akan terawang-awang. Macam bunyi kun. Jangan kun, tapi kun.
Lidah kita tarik sikit, dia akan berada di awang-awang, hampir pada tempat-tempat yang nak kena pada makhraj huruf, nak pergi pada huruf-huruf yang mana dia akan sebut lepas tu. Macam kuntum, jangan dia siap-siap kuntum, itu jadi idgham lah, dia masukkan terus. Yang ni tak, dia sembunyi, bunyi dia macam hampir pada kena makhraj yang dia nak pergi tu. Macam ka, kum, ada kum, baru ta, tum. Ingat huruf ikhfa, mana dengungnya itu jangan kita meletakkan lidah kita di mana-mana rongga dalam mulut, dia akan terawang-awang bunyi dia. Kalau kita letak bunyi in, dah masuk huruf idgham, dia dah pergi masuk kepada huruf tu dah, maka kita tak masuk pada huruf tu lah. Okey, last sadiqin. Huruf sa ada berat, dia muncung sa, dan huruf sa ni adalah bunyinya desir. Itu huruf dal itu makhrajnya digusi, huruf da, huruf ta, ta, adik-beradik. Kemudian qin, huruf qaf kita tekan pada anak tekak tadi, qin. Okey, alhamdulillah kita dapat habis pada ayat yang ke-25. Shadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang dalam ayat yang ke-26. Ini kita nak habiskan lah kata ayat sampai 30 insyaAllah. Ini tutup majlis. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nusina وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.